Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min adaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum wa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul lagi dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga. Moga-moga kita mendapat keuntungan dan kejayaan di dunia maupun di akhirat, insyaAllah. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita, seperti biasa, marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, bertemu lagi kita dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala dalam kita membicarakan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, untuk kita sama-sama muhasabah, sama-sama kita memperbaiki diri kita agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat matlamat kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Ya, sebab dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah ni tuan-tuan, bukan hanya ibadah semata-mata menunjukkan kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Malah banyak lain. Ibadah itu sebagai responsibility, tanggungjawab kita sebagai hamba. Itu ibadah. Ya, ada juga orang yang kuat ibadah tetapi belum tentu lagi mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum tentu lagi. Ya, maknanya tak cukup. Ibadah itu belum cukup untuk menjamin seorang itu masuk syurga. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Asri ke mana-mana ayat dia, seliasanya dia akan iringi illalladzina amanu wa amilus shalihat.
Ya. Biasanya dia akan mengatakan orang yang berjaya ini pertama dia kena beriman kepada Allah SWT. Itu pokoknya. Tak beriman, amal macam mana pun tak guna. Orang kita ni tuan-tuan dalam masalah beramal ni alhamdulillah. Ha? Oh, sedekah rajin, tolong orang rajin. Ya, tapi hak basic dia tu, keyword dia, hak kata orang tu iman tak ada. Makanya tak ada. Tak ada. Iman. Kemudian wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amal yang saleh. Masya Allah. Amal itu adalah tanggungjawab sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah. Kemudian melaksanakan sifat saleh itu adalah salah satu rangkaian yang boleh menyebabkan kita mendapat jaminan kebahagiaan di akhirat. Baik itu ramai orang cakap, alah pakai tudung buat apa? Dia kata, ada orang cakap kan, mulut jahat. Pernah tak kita dengar perkataan tu? Kenapa ungkapan itu bercakap? Kalau kali-kali ikut dari segi dia pakai tudung, pakai aurat, tutup aurat tu dah bagus dah kan? Tapi kenapa orang kata mulut dia jahat? Maknanya ada lagi yang tak kena. Semayang tunggang-tonggik dia kata. Kan? Tapi suka bergaduh. Bunyi sedap tadi. Kata haji tu 3-4 kali pergi haji, tapi gatal. Macam sedangkan pergi haji itu suatu benda yang besar, penutup kepada rukun Islam. Tapi orang cakap gatal. Hak gatal itu pasal haji ke pasal apa? Bukan pasal haji. Pasal hati. Pasal perangai, pasal sikap. Maknanya haji tadi boleh masuk syurga tak? Tak boleh lagi sebab ada gatal dia. Maka haji itu dah okey, buang gatal. Buang gatal itulah saleh. Perangai, tingkah laku, sikap kita. Maka sebab itu kita lihat sahabat Rasulullah SAW dahulu, hebatnya mereka selain daripada ibadah yang hebat banyak, mereka juga mempunyai kepribadian, akhlak, sikap yang menggembirakan orang. Sebab itu dalam hukama kata, jadilah orang yang apabila kehadiran kita orang gembira, kehadiran kita orang suka, ketiadaan kita orang rindu. Maknanya apa yang kita kata akan menjadi tungguan dengaran orang. Nasihat kita akan diguna pakai. Ini jangan jadi ada kita orang lemah. Ada kehadiran kita, sudah datang dah, kita dah risau. Tak ada dia gembira, lega tak ada. Kan Haji? Kalau kena jadi kat kita, kita kena muhasabah. Jangan marah orang, jangan cari salah orang. Tengok kita, apa yang dah kita buat. Kan Haji? Sebab tu peribahasa kata, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama tu ada dua. Yang bagus alhamdulillah lah. Arwah tu Allah, lama kita tak jumpa arwah tu. Dulu dia, ya Allah, ni surau ni bersih, dia kata. Misal katalah kan, jadi kita cakap, dah meninggal dah kawan tu. Meninggal? Alhamdulillah, elok lah dia meninggal. Hidup ya Allah teruk kita. Tinggal nama juga. Nama yang baik dengan nama yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat balik banyak belu yang kita kena ungkaikan balik dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya amalan salah satu bab yang perlu kita laksanakan, dan tingkah laku kita ialah kita nak mendapat keredaan Allah SWT. Sebab itu Allah beritahu dalam surah Ali Imran ayat 69 itu, Allah Ta'ala kata apa? Ya, wa may yuti'illaha wa rasul faulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Masya Allah. Ya, apa Allah Ta'ala kata? Wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada ibadahlah, imanlah, dan Rasul. Maknanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa may yuti'illah wa rasul faqad wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka telah diberi nikmat. Apa nikmat? Mereka telah diberikan keuntungan. Mereka telah diberikan suatu kejayaan, kemenangan. Siapa dia? Kalangan siapa dia? Minan nabiyyin. Para nabi-nabi. Nabi-nabi semua dapat kemenangan tu je. Walaupun dia diancam, ya, dia ditomah oleh umat-umatnya, tapi akhirnya dia mendapat kemenangan. Asy-syuhada. Siapa dia syuhada? Iaitu orang yang mempertahankan agama Allah, kemudian gugur, meninggal. Kita macam mana? Belum tentu lagi. Sebab tu mereka hidup di sisi Allah SWT. Orang yang syuhada ni tidak mati. Walaupun mati dalam perjuangan, tetapi di sisi Allah dia hidup. Ya. Wasiddiqin, orang yang membenarkan apa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar juga, tapi ngelak-ngelak juga. Ni kita belum lagi sampai siddiqin. Yang Haji? Dia kata, Ji, ni amalan sunat. Yalah sunat. Sunat je. Maknanya belum lagi nak buat. Cuma tahu sunat, tapi tak ada semangat. Yang Haji? Contohlah. Kan? Di antara dia kata bersiwak. Itu kegemaran Nabi SAW. Semalam saya ada mengajar satu tempat. Ini saya, kadang-kadang saya nak marah juga orang ni. Dia datang masjid surau, baguslah saya kata. Dari segi amalan sunat yang lain tu, alhamdulillah. Dari segi serbannya, jubahnya, janggutnya, siwaknya, alhamdulillah. Dia tengok dia hebat. Tapi malangnya saya kata, kenapa tak datang majlis ilmu? Sedangkan ada majlis ilmu, dia tak duduk majlis ilmu, duduk kat luar, duduk kat berenda. Kata, kamu mempertahankan sunnah yang paling utama, yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat dia. Sunnahnya ialah talabul ilmu. Itu sunnah yang paling keren, paling top 10. Hak sakat jubah itu yang furaiyah, cabang. Yang utama ialah cari ilmu. Itu sunnah paling utama, malah dijadikan wajib. Sunnah yang jadi wajib. Dan dia kata, saya ni sunnah Ustaz Sugi. Saya tak marah sunnah Sugi, tapi kenapa awak tak datang kuliah? Bukan awak tak ada di tempat tu, ada, tapi awak duduk tempat lain. Kita buat kuliah contoh macam ni, duduk kat situ, hujung sana. Saya marah lah, bukan marah apa. Awak mempertahankan sunnah, tapi awak meninggalkan sunnah yang Nabi tak pernah tinggal, iaitu sehingga Nabi meletakkan di Masjid Nabawi namanya Raudah. Yang mana selepas salat Nabi duduk dengan sahabat, Nabi duduk dengan sahabat, tak pernah tinggalkan majlis ilmu. Dan kita apa dia? Sebab antara majlis ilmu dengan majlis ibadah kena tinggal, majlis ilmu kena utama. Sebab dengan majlis ilmu itulah orang boleh solatnya cantik. Dengan ilmu itulah orang boleh beriman dengan Allah Ta'ala kemas. Mana boleh duduk-duduk tu beriman? Maka ilmu itulah pun nonton kepada segala amalan kita yang hebat. Masya Allah tuan-tuan. Ini kena faham. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang itu yang saya kata, saya tak marahlah awak nak buat aktiviti lain, saya tak kisah. Tapi bila ada majlis ilmu, majlis zikir kena berhenti, solat sunat kena berhenti, majlis baca Quran kena berhenti, apa amalan yang lain bukan amalan fardu kena tinggal.
Kecuali dia tengah semayang, contoh kita tengah kuliah, dia datang lambat, dia nak semayang maghrib. Semayang maghrib lah. Tapi kalau nak baca Quran, nak zikir, nak ta'aruf ke, nak apa ke, kena berhenti. Kena dengar majlis ni. Sebab apa? Majlis ilmu ni Allah Ta'ala turunkan 3 doa daripada malaikat supaya kita mendapat doa ini. Yang telah saya ceritakan dulu, apa dia doanya? Allahumma arhamhu, ya Allah engkau rahmatilah orang yang berada dalam majlis ilmu. Ini doa yang khusus Allah Ta'ala suruh malaikat doa bagi kita yang berada dalam majlis ilmu. Yang kedua, Allahumma ufillahu, ya Allah engkau ampunkan dosa orang yang berada dalam majlis ilmu. Tak untung ke tuan-tuan, duduk-duduk saja ampun dosa. Duduk saja, tak faham pun tak apa, tak dengar pun tak apa, tapi duduk dalam majlis ilmu walaupun tidur, dapat doa daripada malaikat. Allahumma fil, Masya Allah. Dan yang ketiga doa malaikat apa dah? Allahumma tub alaihi, ya Allah kau terima taubat daripada kalangan hamba-Mu yang berada dalam majlis ilmu ini sekiranya dia mohon taubat. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan dengar di sini, tuan-tuan terlintas dalam hati nak teringin, nak minta doa kepada Allah Ta'ala, mustajab doa tuan-tuan. Tengah-tengah kuliah gini kan, tuan-tuan telinga, ya anak aku nak ambil pesa, ya Allah moga-moga anak aku dapat berjaya. Terlintas tuan-tuan dalam majlis ilmu, insya-Allah. Pasal Allah Ta'ala suka orang yang berada dalam value sebagaimana Nabi suka dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Ini syuhada. Kemudian yang keempat, golongan yang mendapat kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat itu as-siddiqin atau as-salihin. Golongan orang yang saleh. Saleh ni maknanya orang yang beramal mengikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggembirakan manusia, yang menggembirakan Allah, yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang yang saleh. Ya. Banyaknya orang saleh ni tuan-tuan, dia banyak berkaitan dengan amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahiriah, lahiriah, dan ini fizikal, dan juga batiniah. Ya, ini hati. Ini ada kaitan. Sebab itu tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata, dia nukil bagaimana nak jadi orang soleh supaya kita ini termasuk golongan yang soleh itu. Selain daripada tiga golongan tu memang susah kita nak dapat, nak capai, maka Allah Ta'ala bagi peluang kita dapat platform yang keempat. Walaupun empat, apa dia kata Allah Ta'ala tadi? Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu akan mendapat kebaikan sampai hari akhirat, dan mereka itu tidak akan berpisah di kalangan empat golongan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kalau kita berada dalam golongan saleh tadi tuan-tuan, kita akan duduk bersama-sama dengan Nabi, kita akan duduk dengan para sahabat, kita akan duduk dengan para syuhada, dan golongan orang-orang saleh daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman mutakhir. Tak nak ke tuan-tuan? Tak nak kita duduk dengan Nabi? Kalau nak, duduklah dalam majlis ilmu, duduklah supaya kita menjadi orang yang saleh. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ciri orang saleh yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi yang pertama, sifat dia yang pertama mesti ada sifat ikhlas. Ibadah dah okey, ikhlas, maka nilainya tinggi di sisi Allah SWT. Ibadahnya ada, ikhlas tak ada, tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Itu yang mustahak. Jadi nak ikhlas ni bukan senang tuan-tuan ya. Bukan senang. Banyak telah kita baca bagaimana Nabi beritahu dalam hadis-hadis yang lepas, ya, bagaimana nak jadi orang ikhlas. Suka saya nak nyatakan bagaimana kita nak ukur keikhlasan kita. Pertama, tidak takut dengan kejian, tak takut dengan komentar, tak takut dengan kritikan. Tak risau dengan kritikan. Ciri nak ikhlas. Kalau orang kritik kita melenting, maknanya nilai ikhlas tu kurang. Kan aja kurang. Kalau contohlah dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan katalah azan. Dia dah biasa azan, dah biasa. Selama ni tak pernah orang tegur. Satu hari tegur. Azan sedap tapi Allah tu kurang 2 harakat. Kan mula-mula kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup tak 2 harakat? Dah lama dah tu buat gitu. Selama ni bukan orang tak tegur, orang kadang tak perasan, kadang dah biasa dengar. Ni yang pertama lah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah.
azim. Baca kata ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Kerap dengar. Cukup tak 2 rakaat? Kita tegur Syekh, sedap suara. Tak cukup 2 rakaat. Tak datang besok. Maknanya nilai ikhlas dia tak ada. Faham ya? Bukan saya kata dia, bukan kita kata dia salah. Dia kata tak cukup. Tak cukup tu tambah je lah masalah dia. Macam kita kan pergi kedai, bayar dia RM3.50, kita bayar RM3.20. Tak cukup je 30%. Kau ni itu pun nak kira. Tak kena bayar. Tak cukup bayar, tambah je. Betul tak Ji? Kita tegur tadi kata tak cukup. Bukan kita kata salah. Betul tak Ji? Maka ubah je. Allahu akbar, Allahu akbar. Sikit je juga. Apa masalah? Senang kan? Tapi pasal hati keras tuan-tuan, dia marah. Aku dah 10 tahun jadi bila tak pernah tegur. Ustaz baru datang sekali tegur. Kecil hati aku. Ini masalah kita bila kata kecil hati. Bukan masalah kecil hati, kita sayang dia. Pasal dia dah lama buat tak tepat, kita betulkan aja. Dan itu namanya kita bersedia menghadapi kritikan yang boleh membaiki kita. Tapi kalau kata Haji ni gemuk lah apa, itu marahlah. Itu bukan kritik, itu ngumpat. Faham tak? Dia lain. Kita ni pukul rata je. Kritik dengan ngumpat serupa je. Tak, kritik tu betul kan? Sebab tu juri kan, juri guna apa guna juri? Untuk perbaiki yang nak di... Mana ada audien komplain juri? Makna juri perlu untuk meningkatkan sesuatu, menambahkan kebaikan kepada seorang. Tak ada lah juri kena kritik, tak ada. Orang yang kritik mahal pasal dia suka dengan orang yang di vote tu lah. Itu contoh. Itu yang pertama. Nak tahu ikhlas, mesti orang itu sedia, tak takut tentang kritikan ataupun tomahan, kejian dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, ciri orang ikhlas ni saya ulang je, memang saya suka ulang. Sebab apa? Biar kita sentiasa perhati. Yang kedua tuan-tuan, apa dia ciri-ciri orang ikhlas? Takut pujian. Takut dengan pujian. Sebab dengan pujian boleh menyebabkan riya. Orang yang riya, amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang itu kita takut. Yang ketiga, iaitu tidak cari alasan ataupun tidak mencari elah. Tak banyak songin. Baik, itu ciri pertama kata Imam Nawawi dia nukil. Yang pertama ialah ikhlas. Yang kedua dalam kitab Riyadhus Salihin, bagaimana nak jadi orang soleh? Tuan-tuan, kita kata ni Imam Nawawi, bab yang kedua, babus tsani, babut taubah, iaitu banyak oleh kamu mengucap bertaubat, banyakkan istighfar, banyak mohon ampun, banyak mohon kemaafan. Ini sifat yang kedua untuk nak jadi orang yang soleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah Taala kata apa? Sesungguhnya Allah amat sayang, Allah amat kasih, Allah amat cinta kepada orang yang tawwabina wa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Bersihkan diri ni apa dia maksudnya? Ada dua makna di situ. Sama ada bersih daripada segi kekotoran, najis dan sebagainya. Kebersihan lah. An-nazafatul minal iman. Nabi kata kebersihan itu sebahagian daripada keimanan. Sebab bersih ini menunjukkan kesegaran, bersih menunjukkan keselesaan. Kan Haji? Haji kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, bau ketiak hangit, Haji selesa tak semayang? Saya nak tanya. Tak selesa. Sebab apa? Sebab kotor lah. Kan Haji? Jadi kalau kita tak mau ketiak orang lain hangit, ketiak kita juga jangan hangit. Kita kadang-kadang kita tak suka
Tengok pelengah kan. Kita pun melengah juga. Kena bersiaplah dulu sebelum kita nak kata orang lain melengah. Selalu kita begitu je kan. Maaf cakap dia. Ini dia. Bersih. Bersih itu yang pertama dari segi kebersihan. Yang kedua, membersihkan segala noda-noda berbentuk syirik, khurafat, perkara-perkara yang terlarang dalam agama Islam. Itu juga antara yang Allah Ta'ala kasih. Maaf cakaplah tuan-tuan, kadang-kadang orang Melayu ni dia ritual-ritual katakan ritual tradisi ni banyak lah tuan. Ya. Ada tuan-tuan orang anak-anak biasa datang jumpa saya, ustaz minta air. Saya tak marahlah minta air. Dia nak minta air, kita bagi dia. Apa nak marah kan? Bukanlah kita pandai pun orang minta air kan, ustaz. Anak saya nak biasa SPM ustaz. Minta air. Dia pun bagi. Dia minta air kat saya, tapi dia bagi air mineral. Hebat orang Melayu kita ni. Atau minta air, saya bagi air. Dia minta air. Dia bagi. Maka faham lah maksud saya minta air tu, minta baca doa lah, kita baca. Nanti ustaz nak baca dah, nanti dulu ustaz. Ni ada pensel, ni ada pembaris, ini ada pemadam. Nampak tak? Hak minta air tu saya tak marah lah. Yang dia bagi pensel, pemadam, pembaris tu buat apa? Kalau boleh masuk sekali ustaz baca. Kalau anak saya pakai pensel tu boleh jawab. Anak malas nak belajar, bagi pensel suruh ustaz baca supaya anak cerdik. Kian salam kan. Dan itu di antara amal yang perlu kita buang. Mutatahirin tu tak perlu. Bukan pensel tu. Orang yang nak ambil pensel tu yang kena bangun kan. Kena je. Pernah jumpa orang bagi macam tu tak? Pernah kan? Baca Yasin ramai-ramai perdana, letak pensel, letak box pensel. Gatal pada saya. Nak lempau je rasa. Tapi lempau dia kata ustaz kurang ajar. Dia kurang ajar dengan ustaz, dia tak sedar. Tapi bahasa orang Melayu bila kita buat begitu, ustaz kurang ajar, ustaz saja yang kena. Yang dia buat ni betul belaka je. Masalah tu tak? Maaf cakap lah, janganlah marah saya. Ini gurau je cerita. Kalau itu pun kira ustaz. Memang kena kira. Sebab ini dah kita melakukan syirik. Percaya kepada alat. Kita percaya pada Allah. Kau bagilah bapak pensel, bawa pergi Mekah buat tawaf pun dia tak akan rajin bantu kan? Dia tak akan membantu. Yang membantu ialah doa ibu bapa dan juga orang yang nak menduduki perisa. Kenapa je? Contohlah. Sebab itu Allah Ta'ala suka benda-benda yang kena buang. Benda yang agak-agak tak ada dalam amalan Islam, kena buang. Ambil yang Islam punya. Jangan pening kepala. Memang marah dia orang, macam-macam marah. Zaman dulu, ingat tak zaman dulu bila kedui perasap kemenyan? Ingat tak dulu? Sekarang mana ada? Tak ada pun orang marah. Boleh pula buang. Tadi sekarang bila kedui tahlil kan, dulu kalau tak berasap kemenyan tak nama kedui namanya. Wah, rumah siapa buat kedui ni? Baru kemenyan. Ya. Imam siap bakar dia penuh. Barulah ila hadatin Nabi Mustafa. Baru imam mula. Kaedah lagi tak berasap kemenyan, dia salah imam nak mula. Betul lagi? Sekarang ada tak? Dia kenapa boleh buang? Ya? Macam mana? Oh, sekarang dah ada dah. Dulu ada? Apa dah? Oh, dulu gaslin. Lepas tu? Sekarang pakai letret, tak payahlah. Tak, maknanya boleh kita buang. Yang mustahak kita berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan hukum agama. Itu yang kita kena jaga. Sebab itu Allah Ta'ala suka kita bertaubat. Sebab kita ini tuan-tuan sentiasa melakukan dosa. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, kullu bunu Adam khata. Tiap-tiap anak Adam melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang sentiasa bertaubat. Apa bunyi ni? Keng-keng.
al-faitnatu ba'dal fainah. Kata Nabi SAW, tidak dapat tidak. Maknanya tak boleh dikecualikan. Maknanya tak boleh naik. Tidak dapat tidak ni bahasanya memang tak boleh. Macam mana pun kena. Boleh faham ni? Nabi kata, la baddal lil mu'min. Tidak dapat tidak orang mukmin itu tentu terkena dosa. Tak nak pun macam mana pun baik macam mana manusia ni pun mesti kena dosa. Mesti kena dosa. Maknanya kita tak lari daripada melakukan dosa. Dan kita kena sadar, kita kena akui, kita kena terima bahawa dosa kita sentiasa berulang-ulang. Maka apa yang perlu kita buat? At-tawwabin, sentiasa bertaubat. Tengok macam Nabi SAW. Berapa kali Nabi bertaubat satu hari satu malam? Paling kurang 70 marrah, 70 kali. Dalam hadis yang lepas kita baca berapa kali Nabi SAW bertaubat kepada Allah SWT? Mi'ata marrah, 100 kali. Nabi yang maksum, yang terpelihara dari dosa, yang tak pernah melakukan dosa, satu hari satu malam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu. Sepatutnya kita lebih lagi daripada itu, sebab hari-hari kita dosa. Mana Ji? Kok Haji tak pernah dosa ke? Kita ni tuan-tuan, kita kena akui kita dosa dan kita kena sedar kita ni dosa. Orang yang ego ni tuan-tuan susah nak bertaubat. Saya cakap terus terang. Orang yang sombong susah nak bertaubat. Jangan kerana aku dah lama dah ustaz, aku kaki masjid, aku memang ahli jemaah. Tak boleh. Walaupun duduk 24 jam kat Mekah tuan-tuan, duduk 24 jam di Masjidil Haram sana tuan-tuan, tak dosa ke? Tetap ada dosa. Tak banyak pun sikit. Paling-paling dosa ngata je. Dosa ngata tu ada. Hati. Terdetik hati kita. Gelapnya orang tu. Tak dosa ke tu? Kan je? Hantar balik dari Bogor kan? Pun ngata juga kan kadang-kadang Kuala Lumpur kan? Maaf cakap lah. Bukan kita kata tak. Dan memang itu sifat manusia. Naik feri kan? Ngotor. Ada juga bunyi tu. Tapi tak keluar dalam mulut kita, dalam hati. Habis tak dosa ke tu? Apa makna dosa kata apa nama dosa? Sebab itu Nabi SAW kata apa dosa? Dia kata apa? Dosa ialah segala yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik perintah ataupun meninggalkan segala yang diperintah Allah Taala. Dengan kata lain tuan-tuan, dosa ialah pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Allah. Ketentuan Allah di sini ialah ketentuan Tuhan yang hukumnya wajib dikerjakan dan wajib ditinggalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi SAW pengertian kebaikan dan pengertian dosa. Maka Nabi SAW menjawab, al-birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Maka Nabi beritahu tentang apa dia kebaikan dan apa dia dosa. Kebaikan ialah, kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Kebaikan iaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maknanya kita buat sesuatu kebaikan, akhlak baik, orang gembira, seronok, orang tak rasa kecil hati. Itulah kebaikan, pahala. Haji senyum dengan Haji. Haji marah tak? Tak. Haji suka. Haji masam dengan Haji. Haji marah tak? Tak masam tak marah juga. Alhamdulillah. Sini orang beriman semua lah. Baguslah. Dia dah kenal. Haji dah kenal orang. Kali tengok Ali lalu masa mukus tahu dia.
maknanya tak selesa kita. Dosa. Tak buat apa pun, reaksi saja, dah kira dosa. Haji duduk jiran sebelah kan, selalu tegur, satu hari tu tak tegur. Berdalam cakap dah, apa benda ni? Ji, Assalamualaikum. Takkan tak pernah buat begitu kan? Pernah. Marah. Bila marah, orang tak seronok, orang tak selesa, dosa lah tu. Walaupun kita, saya tak buat dosa kan ni? Tak ada. Dosa lah tu. Tak ada, Haji? Haji pernah tak masam muka dengan Mak Haji? Tak. Selalu manis. Gitu. Pernah kan? Habis? Ingat tak dosa ke tu? Mak Haji pernah masam dengan Mak Haji? Pernah. Kalau dia panggil, yang kopi yang ada kan, pernah kan? Tak ada Mak Haji? Alhamdulillah, isi solehah lah. Alhamdulillah. Ada. Bila dah itu dosa tu, kata Nabi, kebaikan itu perkara akhlak yang baik, yang orang bila tengok orang seronok, orang suka. Pahala. Ji, apa khabar? Alhamdulillah, bagus. Orang sebelah kita tegur kita, seronok tak kita? Pahala tu. Bila pahala teruslah buat, jangan duk masam pula. Itu dia. Itu ciri orang mendapat pahala, kata Nabi SAW. Wal ismu, manakala dosa, mahaka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Dan dikatakan dosa ialah apa yang beredar di dalam hatimu yang kamu tiada suka dan orang lain juga tak tahu dan tak suka mengetahuinya. Ini maksud dia. Apa dia maksudnya lah? Maknanya kita pun tak suka perkara itu dan orang lain pun tak suka, dan kita cuba nak menyokkannya. Itulah dosa. Tak tahulah kalau tuan-tuan dosa, tuan-tuan nak tayang kat orang. Ada tak orang buat dosa? Oi, aku semalam cium anak dara. Ada nak cerita? Haji? Tak cerita? Haji pergi kedai Neng pun tak cerita kat Mak Haji tu. Abang pergi kedai mana? Semalam minum teh dengan kawan-kawan. Neng tak ada lah. Kita sorok kan? Dosa tu. Sebab kita buat benda tak betul. Sebab tu kita sorok. Kalau kita kabur, confirm kena ikat kaki. Itu dia, ada kita jaga. Orang yang buat silap, orang yang buat salah, jarang dia nak expose dia punya kesalahan dia. Dia akan tutup, dia akan kata baik, dia akan cerita kebaikan dia, padahal dia buruk tu. Dia buruk. Macam saya berkhidmat dulu tuan-tuan, pantang ada askar ataupun tentera pergi pejabat agama. Dia jadi macam satu dosa besar kalau pergi pejabat agama. Dia masuk je, keluar je, Ustaz, tu apa saya datang Ustaz? Rupanya dia belajar ikra. Tapi persepsi orang kita, bila masuk pejabat agama, salah je lah. Puan Hassan betul. Selalu begitulah. Sebab itu pejabat agama ni dimasuk bila apa? Bila nak nikah je. Bila menikah dengan bayar fitrah. Saja nak masuk, tak boleh. Lagi bawa bini, lagi tak boleh. Dosa besar. Kan Haji? Ada siapa yang bukan bekas tentera, dia tahulah. Memang saya punya pejabat dulu, pejabat agama, sebelahnya pejabat gaji. Duduk dekat Tawau masa tu. Duduk kat Tawau. Pejabat agama sebelah pejabat gaji. Ujung bulan dia akan ambil EMT, Allowance Malaysia Timur. Malaysia Timur. Padahal jalan dekat ada, Mrs. Cross jumpa pejabat agama. Dia nak ambil allowance Malaysia Timur. Dia sanggup pusing kot. Dia masuk pintu dari belah sana. Sedangkan shortcut ada jalan sini. Dia tak akan lalu. Tak tahu kenapa badi benar tu. Tak tahu dia tak tahu. Padahal dia lalu je. Assalamualaikum Ustaz. Nak ambil EMT. Selesai, tak lah. Siapa nak marah? Dah dia sanggup pusing. Pasal apa? Kalau boleh, jangan jumpa Ustaz. Risau je. Rasa berdosa. Jumpa Ustaz, rasa dosa. Lepas dapat EMT, jumpa maknya, tak berdosa pula.
Tahu jumpa maknya? Arbok. Nak lalu ambil EMT, dalam 100 lebih je nak ambil pun. Tak nak lalu depan ustaz jabat agama tu. Bukan ustaz nak pergi tahan, nak ambil duit dia pun, bukan duit kita. Jumpa lah angkat dengan berinteraksi, ambil cerita tu, pusing, ambil duit, dapat duit. Oh tu malam tu jumpa arbok, kita pun keluar, ustaz ajak minum ustaz dia tak nak tengok, dia nak jumpa arbok. Masalah kan? Itu pun rasa tak berdosa lagi. Subhanallah. Maafkan ni cerita lah, ni cerita pengalaman saya duduk kat Tawau dulu. Duduk Tawau macam-macam rupa je. Faham sajalah. Duduk kat Melaka ni alhamdulillah paling-paling pun kampung Jawa je. Dah tak ada dah? Alhamdulillah. Dah tak ada, amin. Moga-moga benda yang tak baik tu tidak ada lagi. Dulu kampung Jawa lah. Gurau je Jangan tanya apa ada kat kampung Jawa. Ada jual baju-baju, jangan risau. Dia nak jual ustaz ni kampung Jawa benda ada. Jual baju-baju. Betul Pak Haji? Dulu-dulu nak beli barut budak, situ banyak tau. Beli kabu-kabu, situ banyak. Dia macam-macam ada je Okey, wallahualam. Sekarang dah lah lawa dah. Dia punya apa river cruise tu dah cantik dah. Jadi dia jual kabu-kabu, kasut-kasut baju sekolah adalah dulu Untuk orang yang apa tu bajet lah insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, kesan daripada kita bertaubat ni tuan-tuan akan menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah kita nyatakan yang lepas bahawa Allah cukup gembira. Sebagaimana orang yang hilang barang yang dia sayang lalu dia jumpa, dia cukup bergembira. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cukup gembira, Allah cukup suka, Allah cukup sayang orang yang berdosa mohon taubat pada Allah Taala. Kerana dia berpeluang untuk mendapat keuntungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang berikutnya. Kemudian bagaimana reaksi Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berdosa lalu bertobat? Kita tengok. Hadis yang ke-17. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatubu musiyu lan nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Masya Allah tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ini tuan-tuan, ya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-Nya, sayangnya Allah kepada kita. Sebab kita yang Allah yang menciptakan kita. Dia tahu kita ni memang serba kekurangan. Al-insanu nisyan. Manusia ini bersifat lupa, bersifat lalai, bersifat leka dan sentiasa ada kelemahan-kelemahan yang tak boleh kita nak kita sedari. Kadang-kadang kelemahan itu tanpa kita sedari memang ada. Allah Maha Sayang tuan-tuan. Bagaimana sukanya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang sentiasa mengadu kepada Allah tentang dosanya. Masya Allah tuan-tuan. Bagaimana? Dalam hadis ini, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Kalau dalam bahasa hadis dia panggil ataupun Abu Musa Al-Ash'ari. Pernah dengar kan? Abu Musa Ash'ari, Abu Musa Ash'ari, inilah dia, iaitu Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca ada hadis ada nama sahabat lalu disebut radhiyallahu anhu, mereka adalah orang yang hidup bersama Rasulullah, beriman bersama Rasulullah, hidup dan beriman semasa hayatnya Rasulullah. Mereka digelar sahabat dan mereka disebut radhiyallahu anhum. Orang yang beriman selepas wafat Rasulullah, nama digelarkan rahimallahu ta'ala. Macam kita ni beriman selepas seribu tahun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maknanya kita nak digelar rahimallahu taala boleh tak? Kalau nak pakai pun boleh, tapi sedar dirilah. Maknanya tak layak, sebab kita bukan orang yang hafaz Al-Quran, kita bukan yang hafaz hadis, kita yang pegang apa juga amalan Rasulullah SAW. Kita ambil sikit-sikit je, maka kita boleh pakai yang biasa je lah. Kalau saya nak gelar bagaikan Al-Jawari ke boleh, Al-Johori pun boleh, tuan-tuan Al-Malakai pun boleh, Al-Tamarambai Jayai pun boleh. Pakai hak tu hujung boleh je Tapi kalau nak pakai rahimallahu ta'ala boleh, tapi orang tengok tengok isap rokok berkepul-kepul nak bagi rahimallahu ta'ala, bukan dia lah. Misal katalah janganlah marah saya, dia cerita je kan. Tengok gaya orang pun tengok rahimallahu ta'ala apa-apa ni. Jadi tak kena, jangan letaklah malu orang. Jadi ambil yang lain. Apa? Al-Tantawi ke apa benda lah, tak kira lah, letaklah gelaran apa hujung lah. Tapi tak payah pakai rahimallahu ta'ala, tak sampai lah. Biasanya ulama' kita bagi gelaran kepada mereka. Baik. Jangan marah tau. Ni saya mengajar asyik je kecil hati, risau saya kan. Tapi saya tak sebut nama, janganlah kecil hati. Kalau saya sebut nama, boleh tuan marah saya, ustaz kau ajar, sebab saya sebut nama. Ini majlis umum, saya tak sebut nama, jadi tak boleh lah kecil hati. Kalau kecil hati, saya minta maaf. Minta maaf kan. Baik. Abu Musa Al-Asy'ari kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala, didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, innallaha ta'ala yabsutu yadahul bil lail liyatubu musiyun nahar. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Kena faham tuan-tuan, dalam bab akidah jangan kata dia membentangkan tangan nampak dah macam Allah Taala nak peluk kita. Sabar. Itu kita laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tak serupa dengan orang, Allah tak serupa dengan makhluk, Allah tak serupa dengan sesuatu yang kita nampak dan kita tak nampak. Maknanya Allah menanti tuan-tuan. Dia macam kita lagi, orang rumah sayang kita, orang rumah kita nak balik rumah, orang rumah tunggu kat depan pintu, agak-agak kita nak pergi ngeteh ke nak masuk rumah. Cuba kita tahu, kita nak ni balik kerja ni, pernah tak balik kerja isteri dengan lawa-lawa pakai memang nak macam nak pergi kenduri kahwin. Saya pray kan, abang lambai, kita parking kereta je agak-agak, enjin mati ke tak mati tu kan? Pusing balik. Masya Allah, hebat. Memang tak sayang bini betul. Masya Allah tuan-tuan, kita dengar je Allah. Agak-agak enjin kereta pun lupa nak matikan. Suka tak suka kita? Suka je pasal lama tak dapat macam tu. Gerak ya Mak Haji, janganlah marah saya Mak Haji. Ustaz ni tabiat kan orang. Ada kerja nak pergi tunggu dekat depan pintu, lambai-lambai. Tak puasa kita. Ada tu yang dia pusing balik U-turn tu je. Tengah-tengah nak parking dapat call. Jom. U-turn. Tadi dah bunyi kereta, tengok bunyi dah senyap, ingatkan berhenti, hilang keretanya. Pasal Mak Haji tak tunggu. Kan ni? Ni anak bujang ni dah mula gedik nak ustaz nikah balik mula kan. Misal kata, sungguh bukan setakat budak-budak, orang dah dewasa nak meninggal pun kena dengar macam tu, sihat, dapat bantuan bantuan pernafasan. Isteri kata, abang sihat tu, cabut pun. Itu sifat manusia, inginkan begitu. Kalau kita dengan manusia pun begitu, rasa seronok, rasa hilang tension, hilang segala beban, kepenatan, apatah lagi
sifat Allah yang melihat hamba-Nya yang berdosa, yang banyak melakukan dosa, lalu ya Allah angkat tangan mengadu kepada Allah, ya Allah aku banyak dosa padamu, ya Allah ampunkan dosa. Allah rasa, ya Allah inilah hamba-Ku yang layak syurga. Kalau Allah suka perbuatan itu, kenapa kita tak nak buat? Kalau kita suka isteri kita duduk kat pintu melambai-lambai kita, kenapa kita tak minta dia buat lagi dan buat lagi, buat lagi? Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok ya, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya sebagai kemurahan, menerima segala dosa-dosa kamu itu, nak aku hapuskan. Allah sedia ni, dengan syarat kita minta. Bila? Pada waktu malam, untuk menerima taubatnya pada waktu siang. Apa maknanya tuan-tuan? Malam kita nak tidur tuan-tuan, kita angkat tangan pada Allah, ya Allah aku ni hamba yang berdosa, ya Allah aku akan melabuhkan tirai kehidupanku pada malam ini, ya Allah mohonlah ampun dosa-dosaku, ya Allah, dosa isteri-isteriku, ya Allah, dosa anak-anakku, ya Allah, dosa jiran-jiranku, ya Allah, dosa kedua ibu bapaku, ya Allah, dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa mereka dan dosa-dosaku, ya Allah. Kita minta malam, kita lena. Allah kata, ya ibadi, wahai hamba, aku bawa forward ni sampai tengah hari nanti, daripada malam tidur. Sebab itu orang yang nak dapat ketenangan, nak dapat strength, kekuatan besok pagi, malam tidur, sebelum tidur minta ampun kepada Allah, minta ampun bagi pihak ibu bapa kita, minta ampun kepada isteri-isteri dan anak-anak kita, minta ampun segala jiran-jiran kita, dan yang paling hebat, minta kemaafan bagi pihak musuh-musuh kita. Tidurlah, Tuhan tak akan mengacau, tak akan ngigau, insya-Allah. Dan besok Tuhan akan menghadapi kekuatan yang hebat. Tak percaya? Cuba. Jiwa tu lapang, dia tak stres, tenang hidup. Besok pagi subuh pukul 5 dah bangun dah. Tak lihat kan? Sebab apa? Sebab Allah dah campakkan hati kasih sayangnya. Sebab aku nak nunggu kau bangun supaya kau boleh nak minta maaf lagi. Sebab itu bila kita bangun pagi tuan-tuan, kita disunatkan membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku daripada mati, dan jauhkanlah kami daripada perbuatan yang keji. Kadang-kadang anak-anak kita doa tu apa? Ni bapak-bapak tak apa. Sebab bukan tak mau apa, pasal tak buat. Anak kita tadika kan, adik baca doa tidur, Bismillahumma ahya wa amut. Pandai anak mama, senyum. Cuba mama tanya papa, papa cuba baca doa tidur papa. Tidurlah, sibuk doa macam aku tak kerti. Jawapan ada, baca tak? Tapi bukan bapak sini, bapak tempat lain. Pandai anak mama. Pandai papa mana? Papa. Tidurlah, banyak soal pula kau. Besok aku nak kerja lah. Tidur bongkar. Besok bangun pagi. Bang, bangun. Apa ni kerja lambat? Marah lagi. Tadi nak tidur marah, bangkit tidur marah. Masalah betul. Ini yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Betul. Sebab apa? Kita tak bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Marah, orang tegur tu terima je lah. Mama, papa lupa lah. Cuba mama balik baca. Itu cara dia. Kita memang tak ingat pun, tak terti pun. Cuma mama balik baca, mama baca. Kita pun tak pandai. Panggil anak balik yang tadika tu, ajar kita balik padan muka. Cuba adik baca lagi sekali. Mama tadi tak apa-apa clear dengar macam tak betul lah. Tu cara dia. Jangan dok water pen.
gini. Bismillah. Okey, bismillah. Dalam hati je. Humma ahya wa amu. Oh, pandai. Bagus Ustazah. Adik, okey tidur nanti Bye-bye. Okey. Mama boleh. Bismillah. Apa papa? Humma. Kan comel tidur. Bergerak bersedar dengan cara Islami. Macam mana? Takkanlah tuan-tuan tak boleh baca Bismillahumma ahya wa amut. Mak malu kompeni tu tak boleh. Ya? Itu contoh. Apa ustaz ni ngajar belajar tadika pula? Bukan. Walaupun tadika, tapi bapak tadika tak erti. Maaf saya cakap. Tuan nak marah-marah lah. Bukan bapak di sini, saya cerita. Pak Din. Jadi kalau rasa-rasa tak hafal, suruh anak ulang 3-4 kali. Ulang lagi. Tak lancar. Adik dengar senyum je. Ini semua dah tahu bapak kalau bapak tu. Baik, gurau. Jangan malukan ayah ajar kalau ayah tak erti. Baik. Apa dia sifat Allah Ta'ala tadi tuan-tuan? Sayangnya Allah Ta'ala, sukanya bila kita minta ampun pada Allah, kita taubat Allah pada malam, Allah tunggu pada waktu siang. Sebab orang ini dia mengadu dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Maka dan membentangkan tangannya, yakni meletakkan kemurahan rahimnya untuk menerima taubat hamba-hambanya pada waktu siang, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Maknanya 2 kali kita Allah Ta'ala tunggu tentang taubat kita. Kalau kita malam, Allah tunggu sampai siang. Bila siang kita mohon ampun, sampai ke malam Allah tunggu. Maknanya 24 jam Allah sentiasa menunggu. Sehingga bila tuan-tuan Allah Ta'ala nunggu taubat kita? Sehingga matahari terbit sebelah barat. Punya sayangnya Allah Ta'ala, dia tak tunggu macam tadi Mak Haji. Dia datang tadi pakai baju lawa-lawa tu pasal apa? Abang Haji baru dapat gaji. Abang bila tak gaji, dia diam baju. Maknanya orang sama manusia, dia kasih ada pada sebabnya. Tapi Allah sayang pada hamba, dia tak tunggu. Bila dia tunggu, sebab dia tahu hambanya sentiasa mengharapkan redha Allah Ta'ala. Sampai bila tuan-tuan? Allah menunggu taubat kita sampai hari kiamat. Itu pun tak nak buat juga. Ni balik ni tidur nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah tunggu sampai siang hari. Siang hari lepas zuhur, lepas asar, kita semayang, kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah isiku, ampunkanlah anak-anakku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Allah tunggu sampai malam untuk kita nak tidur lagi. Begitulah rutin. Tiap-tiap hari 24 jam Allah sentiasa menanti. Kalau Allah menunggu doa Allah Ta'ala tunggu taubat kita, Allah Ta'ala tunggu pengampunan, mohon keampunan kita, kenapa kita tak nak buat? Sebab itulah Nabi kata, Imam An-Nawawi kata, inilah di antara sifat saleh yang perlu kita implementkan dalam kehidupan kita. Sebab Nabi buat benda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni dosa banyak tuan-tuan, yang penuh dengan noda, yang banyak dosa, yang tak pernah lagi kita nak mohon ampun pada Allah Taala. Ringan-ringankanlah bibir kita. Ringan-ringankanlah tangan kita, mengangkat menadah tangan kepada Allah Ta'ala. Ya, declare lah. Ya, rasakan kita ini bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang sentiasa mendapat rahmat Allah, hamba yang sentiasa dinanti dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Ya, jadi sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Berbanyakkanlah kita bertaubat kepada Allah. Berbanyakkanlah kita mohon keampunan kepada Allah. Berbanyakkanlah oleh kita mohon kemaafan di kalangan sahabat-sahabat, jiran tetangga, kalangan kaum muslimin muslimat sekalian. Sebab kadang-kadang dosa kita dengan Allah ada, dosa kita dengan masyarakat juga ada. Ya, jadi sama-sama kita sentiasa
melapangkan bibir kita, meringankan lidah kita ini untuk mengucapkan istighfar, mohon ampun, mohon taubat, mohon kemaafan di mana juga kita berada. Kalau kita tak ada dosa pun, mohonlah keampunan juga, tak ada masalah. Dan itu adalah satu amalan yang cukup digemari oleh Allah SWT, amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah berharap dengan orang, kan? Sebab kita berharap dengan orang sebab dia dapat benefit, maknanya ada keuntungan kepada kita. Kita dapat kalau orang yang bisnes, dia nakkan projek, dia baik dengan orang. Contohlah dengan kita, contoh dia baik dengan orang itu, maka dia akan buatlah apa yang menyebabkan kegembiraan orang tu, walaupun karaoke pun karaoke lah, janji dapat. Kan? Sebab apa? Menggembirakan dia itu menyebabkan kita mendapat keuntungan di dunia lah, dengan manusia. Betul tak? Maka dengan Allah Ta'ala gembira, maka kita akan mendapat keuntungan di akhirat. Gembirakanlah. Mana gembira Allah Ta'ala tu bukan kena tunggu buka tenda. Gembira Allah, ya Allah, aku mohon ampun padamu. Itu je. Ya Allah, aku berdosa, ampunkanlah dosaku. Itu saja. Tak susah. Yang susahnya hati kita berat nak buka sebab kita tak rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Kita tak rasa dosa dengan Allah Ta'ala, kita tak rasa dosa dengan siapa-siapa. Dan itulah di antara kelemahan yang perlu kita buang. Kita tak rasa salah dengan orang. Kadang-kadang kita rasa kita betul. Dan kalau kita betul pun, kalau kita minta maaf pun tak rugi. Ada orang kata kau ni bodoh lah, dia yang salah kau minta maaf, apa? Siapa yang bodoh sebenarnya? Haji dari segi orang kita ni, Haji tak salah, minta maaf Haji Haji tak salah, yang salah Haji. Misal kata dia jangan marah lah. Contoh. Haji tak salah, Haji ni yang salah, tapi Haji ni yang minta maaf. Kita berapi, bodoh Haji ni, kalau aku tak ada lah. Padahal inilah sifat yang paling baik. Takkan orang ni tak berasa? Dia salah, orang ni minta maaf, lagi besar. Kau tahu pun kau salah. Padahal dia salah. Dia nak kata orang salah, nampak sangatlah bengong. Tapi biasanya orang tu dia mati akal. Sifat manusia macam mana pun dia akan mati akal. Awak Haji ni tak ada salah. Saya bintis kaki Haji, Haji kata terima kasih, minta maaf lah no, saya tak nampak kaki awak. Agak-agak nak bintis lagi mak. Kalau bintis awak lebih teruk daripada syaitan. Itu gitu dia. Syaitan ni kalau orang dah tak buat dah, kita ni buat lagi, orang dah minta maaf. Faham tak? Itu contoh lah. Saya bukan lagi kata contoh tadi dia. Marah ke dia? Minta maaf ni dia beritahu. Jadi tuan-tuan, biarlah kita ni mudah mohon maaf, mohon keampunan. Tak salah dan tak menyebabkan martabat kita jatuh. Tak ada masalah. InsyaAllah, moga-moga kita disenangi oleh Allah Ta'ala, moga-moga kita disayangi oleh Allah Ta'ala. Sekadar itu yang dapat saya berikan. Minta maaf lagi sekali Ji. Minta maaf ya. Ni tunduk bawah ni macam marah je nampak. Jadi minta maaf dululah. Jadi kalau saya dah minta maaf, tuan-tuan tak nak maafkan, itu bukan hak saya lah, itu hak tuan-tuan. Ada orang ke tiada maaf bagimu, action pula dia, Tuhan pun maafkan umat dia, itu pula tak boleh maafkan, besar senor gitu ya. Jadi gitu lebih kurang ya. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Mohon maaf lagi, moga-moga kita sama-sama diampunkan oleh Allah Ta'ala. Moga-moga hati kita sentiasa menjadi amalan bertaubat itu sebagai satu atas cara kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah. Jadi jumpa lagi. Aku liqali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tubna ila Allah taubatan nasuha ya Allah. Tubna ila Allah taubatan nasuha ya Allah. Tubna ila Allah taubatan nasuha wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma
وزدنا علما ورزقنا فما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terakhir dengan tasbih kafarah dan salat al-asr. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet